Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Ustaz Muhammad Hafizi Al-Hafiz. Kita akan membongkar di sebalik 114 nama-nama surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi Sabtu yang sangat barakah ini kita dapat bersama-sama dalam live, dalam sesi perkongsian untuk kita membongkar di sebalik 114 nama-nama surah. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam ini, pada hari ini, kita akan cuba menyingkap rahsia di sebalik satu surah selepas surah yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu surah Al-Anbiya pada minggu lepas, dan insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tentang surah Al-Hajj. Sebelum saya melangkah jauh kepada perbincangan saya pada hari ini, saya mohon respon daripada sahabat-sahabat semua. Adakah suara saya ni jelas kedengaran? Kalau boleh, tolong tulis di ruangan chat sama ada suara saya jelas ataupun tidak. Dan kalau boleh juga, mungkinlah kita boleh sama-sama untuk cuba nyatakan sahabat-sahabat yang mendengar pada hari ini, kita mendengar dari mana. Mungkin ada yang mendengar daripada Selangor, mungkin yang mendengar daripada Johor, daripada Bangi, ada mungkin dari Sabah, Sarawak, ataupun ada di luar negara. Mungkin boleh kita sama-sama kongsikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang memberi respon. Puan Syuhada Razali kata Alhamdulillah suara jelas. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk berada dalam sesi perkongsian. Dan insya-Allah sebenarnya apabila kita berusaha berada dalam satu majlis ilmu, walaupun perkongsian ilmu ini sekadar di alam maya, namun insya-Allah kita doakan mudah-mudahan perkongsian ini memberi kebaikan kepada kita, bukan sekadar memberi kebaikan kepada kita yang mendengar, tetapi ni diri saya yang bercakap, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan untuk kita sama-sama beramal. Tuan-tuan dan puan-puan, Syuhada Razali alhamdulillah dari Shah Alam. Mungkin ada yang daripada Sabah, Sarawak, ataupun ada negeri-negeri lain. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya apabila kita berada dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Ini saya teringat dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nak berikan kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan berikan kefahaman dalam agama. Jadi, usaha kita untuk mendengar perkongsian ilmu, usaha kita untuk mendengar sesi live kita pada pagi ini, mudah-mudahan itu adalah usaha kita untuk menambahkan ilmu dan menambahkan kefahaman kita dalam agama. Dan dengan ini Allah akan berikan kebaikan yang banyak. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak diri kita jadi baik, kalau kita nak anak-anak kita, adik-beradik kita, keluarga kita, masyarakat kita jadi baik, ni
selalulah kita perbanyakkan bersama dalam majlis ilmu, perbanyakkan perkongsian-perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ia memberi kebaikan kepada diri kita untuk menjadi baik, dan juga ia memberi kesan kepada semua manusia, semua orang yang berada di sekeliling kita untuk turut menjadi baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum kita melangkah jauh lagi, saya mengharap agar semua yang berada pada pagi ini agar dapat berkongsi kita punya live dalam page masing-masing ataupun dalam kita punya personal Facebook masing-masing. Kalau ada grup-grup yang ada pun boleh sharekan kita punya perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini untuk kita mendalami apa itu kalamullah berkenaan dengan surah Al-Hajj ini memberi manfaat kepada kita dan orang lain. Mungkin kita boleh share kan, ataupun copy link yang ada dalam kita punya live ni untuk kita masukkan dalam grup-grup WhatsApp ataupun kita masuk dalam grup-grup yang lain. Mudah-mudahan ia adalah satu usaha untuk kita memberikan kebaikan kepada orang lain, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah hari ini kita akan membincangkan satu surah, iaitu surah Al-Hajj. Di mana surah Al-Hajj ini merupakan surah yang sangat-sangat unik dan surah-surah yang sangat-sangat memberikan kesan yang mendalam kepada diri kita. Jadi sebagai pengenalan untuk kita pada hari ini, kita nak tengok sama ada surah ini sebenarnya dia sangat-sangat saya cuba kongsikan. Okey. Kalau boleh nampak tulisan ni, ini sedikit informasi berkenaan dengan surah Al-Hajj. Di mana surah Al-Hajj ini, kalau kita tengok dalam status dalam surah Al-Hajj ini merupakan statusnya adalah merupakan surah Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa? Dalam surah Al-Hajj ini terdapat beberapa ayat yang merupakan surah yang ataupun ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan ada juga ayat yang diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Tolong tulis di ruangan komen. Mungkin ini sebagai panduan ilmu bagi kita lah. Untuk yang pertamanya berkenaan dengan ayat-ayat yang diturunkan merupakan ayat surah Makkiyah, ini adalah ayat yang pertama hingga ke-24. Ayat pertama hingga ke-24 merupakan ayat Makkiyah, ataupun ini adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Boleh tolong tulis di ruangan chat? Mudah-mudahan kalau kita mencatat ilmu ni, kita sendiri lebih faham dan ia memberikan kefahaman kepada sahabat-sahabat kita yang baru nak masuk untuk mendengar kita punya live pada hari ini. Surah Makkiyah ataupun ayat-ayat Makkiyah dalam surah Al-Hajj bermula daripada ayat pertama hingga ke ayat 24. Maka selebihnya, iaitu daripada 25 hingga ke 78 merupakan ayat-ayat Madaniyah. Boleh tulis di ruangan chat. Bermula daripada 25 hingga ke 78 merupakan ayat-ayat Madaniyah. Dan surah ini, surah Al-Hajj ini merupakan surah yang terletak dalam juzuk yang ke-17, dan bilangan surah ataupun surah ini merupakan surah yang ke-22. Surah ini selepas daripada surah Al-Anbiya yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Surah Al-Anbiya surah yang ke-21, manakala surah Al-Hajj ini merupakan surah yang ke-22 mengikut susunan resam Utsmani. Dan kalau kita tengok bagaimana dalam surah Al-Hajj ini, dia terletak pada muka surat 332. So siapa yang ada Al-Quran, kalau boleh, bila mana kita bincang pasal Al-Quran ini, kalau boleh bukalah Al-Quran. Supaya bila kita baca surah tersebut, kita teliti Al-Quran dan kita dengar sedikit perkongsian tentangnya, maka ia memberikan kesan kepada kita. Boleh buka Al-Quran muka surat 332, dan surah Al-Hajj ini mempunyai 10 halaman muka surat. Jadi kalau kita nak mengkhatamkan surah Al-Hajj ini, kita perlu baca 10 muka surat. Dan surah ini mempunyai 78 ayat. Macam mana saya terangkan tadi, ayat pertama hingga ke ayat 24 merupakan ayat-ayat Makkiyah, dan 25 hingga ke 78 merupakan ayat-ayat Madaniyah. Kita dah bincangkan pada minggu lepas sedikit tentang
apa tu Makkiyah, apa tu Madaniyah. Kalau diturunkan ataupun surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah, surah Makkiyah ini merupakan surah atau ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Namun surah Madaniyah merupakan ayat-ayat atau surah yang diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Ini peristiwa hijrah menjadi penanda aras tentang satu-satu status surah ataupun status ayat itu, sama ada surah atau ayat itu merupakan surah Makkiyah ataupun Madaniyah. Dan jumlah kalimah ini mungkin satu ilmu baru. Tolong tulis di ruangan chat. Jumlah perkataan yang ada dalam surah Al-Hajj ini adalah sebanyak 1291 perkataan. Ini satu benda yang mungkin jarang-jarang kita dapat faham ataupun kita dapat ilmu ini, informasi ini. Jadi harapnya boleh tolong tulis di ruangan chat. Mudah-mudahan ia memberi kebaikan kepada kita. Dan jumlah huruf sebanyak 5175 huruf. 5175 huruf. Minta tolong juga tulis di ruangan chat. Mudah-mudahan ia memberikan kebaikan kepada sahabat kita yang lain. Kalaulah kita ni membaca seluruh surah Al-Hajj ini dengan mempunyai 5175 huruf, dengan kita yakin dan percaya dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kita membaca satu daripada huruf daripada ayat Al-Quran, maka kita akan mendapat 10 pahala, 10 kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan kalau kita membaca seluruh surah Al-Hajj yang mengandungi 5175 huruf dan digandakan lagi dengan 10 pahala, 10 kebaikan. Masya Allah, banyaknya pahala. Umat Nabi Muhammad ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan. Kita amalannya sedikit tetapi ganjaran dan pahalanya banyak. Walaupun kita punya umurnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan umur umat Nabi Muhammad ni pendek-pendek, namun Allah bagi kelebihan, amalan yang sedikit je, amalan yang kecil saja tapi ganjarannya sangat besar. Allahu Akbar. Jadi itu sedikit informasi ataupun apa yang kita boleh dapat dalam surah Al-Hajj ini. Namun tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perasanlah kan, surah Al-Hajj ini walaupun dia punya satu keunikan, ia merupakan ada yang ayat-ayat diturunkan di Makkiyah dan ada ayat-ayat yang diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Namun satu lagi keunikan ataupun kelebihan nama surah Al-Hajj ini, kalau kita perasan, ia merupakan nama bagi rukun Islam yang kelima, iaitu ibadah haji. Dan ini merupakan satu kelebihan bahawa tiada rukun-rukun Islam yang lain yang dijadikan oleh Allah sebagai nama surah. Jadi ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam surah Al-Hajj yang menjadikan peristiwa haji ataupun ibadah haji ini diangkat menjadi satu nama dalam surah Al-Quran. Inilah satu nama surah dalam Al-Quran. Jadi ini antara kelebihan. Dan sebenarnya banyak surah-surah yang namanya diambil dalam perkataan atau ayat dalam surah tersebut. Namun di manakah perkataan Al-Hajj yang diambil menjadikan nama bagi surah ini? Boleh tolong tulis di ruangan chat. Surah perkataan Al-Hajj itu terdapat pada ayat yang ke-27. Perkataan Al-Hajj yang diambil menjadi nama surah Al-Hajj terdapat pada ayat yang ke-27. Kalau buka Quran, buka ayat ke-27, kita akan jumpa ayat tersebutlah. Ini merupakan satu maklumat yang terbaru. Okey, kalau kita tengok bagaimana Syed Qutb rahimahumullah, dia menerangkan sinopsis, antara sinopsis surah Al-Hajj ini. Yang pertama sekali, kalau kita boleh faham sinopsis surah Al-Hajj ini, ia menerangkan tentang ni menurut Syed Qutb rahimahullah dalam tafsir fi Zilal Quran. Yang pertama sekali berkenaan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua berkenaan dengan gambaran kedahsyatan hari kiamat dan juga hari pembalasan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman kepada manusia yang meremeh-remehkan hari pembalasan.
Ini kita boleh dapat dalam tafsir Fizil Quran berkenaan dengan sinopsis yang kita boleh dapat dalam surah Al-Hajj ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita boleh faham dalam objektif dalam surah ini, kalau kita boleh tengok bahawa surah ini juga sebenarnya sangat-sangat banyak pembahagiannya. Kalau kita boleh tengok, saya nak kongsikan sekejap bagaimana dalam surah, mungkin boleh tulis sikit lah. Surah Al-Hajj ini, kalau kita tengok pembahagiannya, kalau kita tengok dia ada 6 pembahagian dalam surah ini. Kalau kita tengok ayat pertama hingga ke-24, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang kebenaran peristiwa padang mahsyar dan berlakunya kedahsyatan hari kiamat. Dan juga ayat 1 hingga 24 ini menerangkan juga bagaimana respon ataupun kesan manusia ini dalam terhadap peristiwa berlakunya hari kiamat dan juga kedahsyatan hari pembalasan ni lah. Yang pertama saya ulang sekali lagi, ayat 1 hingga 24, Allah SWT menerangkan bahawa kebenaran peristiwa padang mahsyar dan juga hari kiamat dan juga sikap manusia terhadap peristiwa tersebutlah. Bagaimana ada manusia yang merespon terhadap peristiwa tersebut dengan keimanan, ada juga manusia yang respon terhadap hari pembalasan ini dengan penuh rasa kekufuran. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin boleh tolong tulis dalam komen ayat 1 hingga 24 berkenaan peristiwa ataupun kebenaran peristiwa padang mahsyar dan juga hari kiamat dan juga sikap manusia terhadap peristiwa tersebut. Itu yang pertama. Okey. Satu lagi, kronologi yang keduanya, kalau kita tengok itu daripada ayat 1 hingga 24. Ayat 25 hingga 37, ayat 25 hingga 37, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah. Dan juga dalam ayat 25 ini hingga ke 37 menerangkan tentang manasik-manasik haji. Tentang manasik-manasik haji. Maknanya ibadah-ibadah haji. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan, sebenarnya ibadah haji ini telah bermula seawal pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun dan ketika itu juga mengisah, kalau kita tengok dalam ayat 25 hingga 37 juga menerangkan tentang bagaimana manusia yang beriman sepatutnya menjadi golongan yang memakmurkan Masjidil Haram. Ini ayat 25 hingga ke 37. Kemudian yang ketiga, kalau kita tengok kronologi dalam surah Al-Hajj ini pada ayat 38 hingga ke 46. Ayat 38 hingga ke 46, bahawa ini merupakan satu perintah jihad bagi mempertahankan agama Allah daripada musyrikin Mekah. Saya ulang, ayat 38 hingga 46 ni berkenaan dengan perintah jihad dan mempertahankan agama Allah ini daripada serangan musyrikin. Dan kita tak nak biarkan musyrikin, orang-orang musuh-musuh Islam ini mengatasi keimanan. Dan dalam ayat 38 dan 46 ini, Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kita belajar daripada peristiwa umat-umat yang terdahulu. Bagaimana umat-umat terdahulu ramai yang mensyirikkan Allah, ramai yang tidak mahu menerima ajaran para rasul mereka, ramai yang ingkar dan menolak agama Allah, dan akhirnya mereka diberikan azab yang sangat dahsyat. Jadi kita nak dalam surah ini orang-orang beriman belajar sesuatu daripada peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada golongan-golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat ke-38 hingga ke-46 menerangkan perintah jihad mempertahankan agama daripada serangan musuh musyrikin lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita boleh, mungkin boleh tolong tulis di ruangan komen, mudah-mudahan ia memberikan manfaat.
Maknanya bila mana kita dah tahu susunan-susunan ini, maka kita senang untuk berinteraksi dengan bacaan Al-Quran kita. Bila mana kita baca, terutama lagi kita nak bulan Ramadan ni kan, bila mana kita baca ayat sekian hingga sekian, bila mana surah Al-Hajj ni dia menerangkan tentang ini. Jadi kita punya bacaan pun kita lebih terasa di hati kita. Jadi mohon bantuan semua yang ada pada pagi ini, tolong tulis di ruangan chat lah, mudah-mudahan dia memberi manfaat. Okey, kita sambung pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat ke-47, ayat ke-47 hingga 59. Ayat ke-47 hingga 59, ia menerangkan tentang jawapan Allah kepada mereka yang mahukan azab disegerakan. Ayat 47 hingga 59 menerangkan tentang jawapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan yang nak disegerakan azab kepada mereka. Allahu Akbar. Ini golongan-golongan yang menolak agama Allah, mereka syirik kepada Allah, mereka ingkar dan menolak ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi, sehingga kan mereka mencabar supaya mereka ni disegerakan azab kepada mereka. Kalau betul lah kau ni membawa ajaran yang benar, suruh Tuhan kamu, suruh Allah itu memberikan azab kepadaku secepat mungkin, sekarang juga. Maka ini adalah satu lontaran jawapan yang sangat-sangat bongkak bagi golongan-golongan yang menolak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu ayat 47 hingga 59. Ayat 60 hingga ke 76, ayat yang ke-60 hingga 76 menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan alam ini. Kalau kita tahu kita ada matahari, kita ada bintang, ada bulan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan semua ciptaan-ciptaan yang sangat-sangat hebat ini, tunduk, sujud, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok matahari yang sangat besar, sangat dahsyat, bumi yang hebat penciptaannya yang kita duduk diami sekarang ini, bintang-bintang yang berada di alam semesta, mereka sebenarnya sedang bergerak, mereka sedang berada di sana mengikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua telah dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana matahari itu berputar mengikut orbitnya, begitu juga bulan, begitu juga dengan kita punya bumi inilah. Semua itu telah dirakamkan dalam Al-Quran. Itu bukti bahawa segala penciptaan Allah yang hebat-hebat ini semuanya tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Bagaimana kita ini yang kita rasa penciptaan kita ni kerdil je, kita kecil je, namun kitalah golongan yang mungkin banyak engkar dan tidak patuh kepada arahan Allah SWT. Banyak dosa dan maksiat yang kita, walaupun tahu ianya dosa, walaupun tahu ianya maksiat, tapi kita tetap juga buat. Allahu Akbar. Itu kita boleh dapat ayat tersebut untuk kita mendalami pada ayat yang ke-60 dan 76. Bagaimana kehebatan dan kekuasaan Allah SWT menundukkan seluruh alam ini mengikut kehendaknya. Okey, dan seterusnya poin yang terakhir pada ayat yang ke-77 hingga 78 menerangkan berkenaan dengan perintah sujud dan juga jihad. Perintah sujud dan juga jihad, dan sebenarnya umat Islam, orang-orang beriman ini apabila mereka berjihad, ia menunjukkan bahawa dalam kita menegakkan agama Allah, kita perlu ada kekuatan dari sudut rohani. Sebab tu hasil gabungan sujud dan juga jihad ini menghasilkan satu perjuangan yang sebenar. Sebab tu kita perlu kekuatan rohani dalam sujud kita, dan juga kita perlukan kekuatan dari sudut fizikal, iaitu kekuatan jihad kita. Dan inilah sebenarnya yang nak ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS dalam ayat yang mana Allah SWT rakamkan dalam ayat yang ke-77 dan 78. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita lihat surah ini merupakan surah Al-Hajj. Namun apa kaitan surah Al-Hajj dengan peristiwa hari kiamat? Apakah